Sudah break, okey. Jadi pilihlah AUD ke gold ke antara satu. Okey, dan kita ulang sikit apa yang anda perlu buat. Hopefully, kalau anda tak ada journal cara menyimpan rekod trading, mana pula perginya? Start simpan rekod trading anda. Mana Excel kita? Ni semua ada kat sini. Ada banyak kat situ. Kalau tak tahu cara nak guna dia, ada video lagi kat sini. Sebab untuk yen pair tu, kalau anda tekan, dia formula dia tak sama. Formula dia tak kena. Jadi anda kena sesuaikan formula dia kepada kepada kalau yen pair. Sini. Ni yang bertukar ni. Okay, ada video dia untuk yen pair. Kalau anda trade index, anda kena buat yang lain. Ini untuk currency ataupun saham ataupun komoditi, anda kena buat yang lain. Rekod je lah, tapi jangan guna formula dia. Jangan guna formula ni. Okey, ni adalah untuk currency. Okey, kalau tak ada soalan, kita break dahulu dan kita sambung perbincangan mengenai ini selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pasaran chart tadi semua kecuali yang kita baru update lah saya dah letakkan dekat Dropbox tengah hari tadi rasanya ataupun pagi tadi. Dah naik kat sana lah ada yang tengah malam tak perlu tukar pun. Lepas tengok bola pagi tadi Liverpool nak comeback, itu dia sebenarnya. Okey, jadi kita sambung siri pembentukan minda pedagang atas talian. Kita lari sikit daripada slide Jadi kita dah bincangkan mengenai apa yang anda perlu buat. Yang pertama adalah tuliskan teknik anda. Teknik 1, teknik 2, teknik 3. Jangan ada satu teknik je. Kita ni melabur kepada sistem. Sistem tu yang trade. Kalau sistem yang anda cuba tu memang dia tak bagus ataupun tak kena kepada anda, then you are putting semuanya dalam satu basket. Faham tak? Itulah diversification. Ia bukan bermaksud scalping, swing. Tak, semua bagus. Ada yang tanya scalping tu bagus ke tak? Swing tu bagus ke tak? Dia kepada anda. Kalau anda duduk tengok chart, memang duduk depan chart, dia tak boleh jumpa chart, kawan buka chart pun dia pergi tekan. Okey? Boleh bertumbuk diorang tu. Elok-elok duduk diorang, dia pergi tekan cat kawan dia. Mau tak bertumbuk kan? Elok duduk tadi gelak-gelak diorang kan? Kalau anda jenis macam tu, anda tak dapat swing. Faham tak? Anda tak dapat swing. Mustahil. Orang yang macam tu, mustahil dia nak swing. Kalau swing pun dia duduk tengok. Tiap 5 minit tengok kan? Biru pun salah, merah pun salah. Baik kalau cat tak berjalan. Lagi bagus. Aman hidup dia. Jadi macam mana anda nak tahu anda sesuai trading macam mana? Anda kena test dulu sistem tu. Kan, kalau anda tengah test swing sistem, tapi anda duk tengok tiap 1 jam, 15 minit tengok sekali lagi kan. Buka MT5 hang. Tu kalau trading macam tu, anda tak sesuai untuk swing. Wassalam, anda tak dapat nak swing. Tapi kalau anda sehari 2-3 kali tengok chart, tu okey. Itu boleh swing ataupun intraday. Tapi mereka yang memang pantang jumpa chart, memang duk tengok je nak cari entry, anda sesuai untuk scalping. Nak tahu anda macam mana, anda kena tengok jadual harian anda. Jadi anda cuma dapat
fitkan macam mana trading tu sesuai kepada anda bila anda test dia. Jangan belajar teknik, balik belajar teknik tu faham, dia pakai. Tapi sebenarnya teknik tu tak sesuai kepada, bukan teknik tu tak bagus. Wassalam kali. Bukan teknik tu tak bagus. Teknik tu tak sesuai kepada anda. Ya Sunbi. Kan? Hari market tutup pun dia duk tekan. Kenapa tak jalan ni? Gold tak jalan kan? Saya kadang-kadang kan, hari Sabtu dapat mesej, XM ada hal ke? Kenapa? Cat tak jalan. Kita bangun tidur, dia mesej pukul 6 pagi. Kita pun tengoklah. Tak jalan. Buka live chat tak ada orang jawab. Rupanya hari Sabtu. Dia tanya EU kan. Saya pun, apa hal XM? Kita pun mamai lagi kan. Pergi live chat tanya, ada hal kan? Pergi tanya live chat, tanya saya, bukan saya staff XM pun. Kalau tanya Jawahir, tanya Mel, adalah kena-mengena. Kalau tanya kat instructor, kita orang bukan staff XM. Okey. Jadi, tuliskan 3 teknik sekurang-kurangnya. Kalau anda nak test out sistem ni dalam satu demo account, tak ada masalah. Buka satu demo account pun tak ada masalah. Tapi anda rekodkan dia. Rekod dia bukan trading journal yang dekat MT5 tu. Bukan. Tuliskan. Ambil satu buku. Saya dulu buat buku. Tahu tak buku ledger panjang? Saya dulu tulis. Dah tahun 2000 berapa barulah pandai pakai. So main binary option, betul? Barulah pandai pakai Excel. Excel saya pun tak cantik. Jadi faham lah kan? Saya tak faham benda-benda atas ni. Good, bad, explanatory ni saya tak faham. Apa benda ni, faham? Saya tak tahu. Kena tanya ChatGPT. Dulu mana ada ChatGPT? Kalau tak ada ni, tuliskan. Dan belajar untuk tulis trading plan. Kalau tak ada, dekat phone kita ni ada notes. Ada notes ni kan? Ada notes ni. Tuliskan dekat notes dia, tiap-tiap hari. Letakkan tarikh, tuliskan. Short euro US dollar. Kenapa? Sebab ni. Tuliskan. Tulis itu je. Kat mana entry, kat mana stop loss, kat mana TP dan macam mana kita manage. Setiap kita ni, yang pentingnya, bila anda dah tengah test benda ni, anda mula membentuk, ni part belajar. Model pasaran. Basically, macam mana market tu berjalan? Apa yang mempengaruhi pasaran? Yes. Buku 35. Kat sini kita panggil buku 35 sebenarnya. Saya guna buku ledger. Saya tulis. Kalau tengok daripada yang lama tu, dah color coklat dah dia. Dah tukar color dah benda tu. Dalam kotak lagi dah. Tulis. Lama dah saya tak beli journal. Sebabnya dah jumpa Excel. Dan lama-lama ada cara, ada website yang rekodkan untuk kita. FX Blue contohnya. Saya tak guna apa satu nama dia. Sebab dalam tu dia tak lengkap. Kita boleh buat jadi macam journal. FX Blue antara yang cantik. Hardcover. Okey. Bila anda tengah test sistem, anda mula cuba untuk mendalamkan pemahaman anda mengenai pasaran ni. Di sini saya dah bagi link untuk website yang anda
boleh lihat. Kalau nak belajar fundamental, the best is pergi website Bank Pusat dia. Ada tengok tool-tool dia, debt ceiling, macam mana mempengaruhi pasaran, apa itu yield, apa itu bond, apa itu dovish, apa itu hawkish. Ni benda-benda dia. Tak perlu tahu semua. Tapi at least anda ada idea. FX Synergy, TraderView, ni yang bagus. Antara yang bagus. FX Synergy ni untuk mengurus dagangan. Saya tak tahu masih lagi. Ini trader saya tahu. Ni yang saya kata, kita buat sistem ni, lepas tu dia belajar, lepas tu dia guna, lepas tu dia buat satu cara untuk yang 50% keluar. Dia buat adjustment untuk ni. MT5 saya tak tahu dia ada buat ke tak. Ni dulu ada MT4. Sentiment, FX Blue, sentiment indicator masih ada lagi ke tak? Saya pun tak tahu. Ada lagi ke tak? Kita tengok. Ni MT4. Banyaknya MT4 kat sini. Ni yang lama-lama dulu. Ni saya buat lama dah ni. Dia ada indikator untuk sentiment. Website untuk Bank Pusat, semua ada kat situ. FOMC, Vantab punya position sizing game, semua ada kat situ. COT. Boleh? Ni dalam latihan 4. Untuk sistem 3711, kita simple je. Market ni basically dua. Sama ada US dollar ataupun yen. Itu je. Dah bertahun dah dekat situ. Dah setahun lebih. Pergi, semua dekat situ. Okay. So, kalau kita nampak indeks tengah trending, itu adalah yen. Dan yen pair tengah trending. Kalau indeks kita dapati dia tengah buat 3 ataupun dia tengah buat diagonal, itu US dollar. Itu je. Game free. Semua dalam tu free. Kecuali Pecunia tu. Kalau anda nak dia punya tu, itu berbayar. Itu je. Kita melihat kepada struktur harga untuk definekan market dan kita guna korelasi. Tapi yang penting, anda ada satu cara. Okey. Saya nampak tadi masa sesi Imran, banyak soalan-soalan bagus mengenai nak memahami pasaran. Basically, fahamkan macam mana ekonomi ni berjalan. Ni benda-benda yang anda perlu tahu. Yang pertama, proses jual beli dalam pasaran. Buyer, dan seller. Bila ada dua pihak yang bersetuju kepada nilai dan harga satu-satu barangan, akan berlaku satu transaksi. Nanti saya naikkan video dia dalam Discord nanti. Akan berlaku satu transaksi. Satu buyer, satu seller. Sama ada orang jual kepada buyer ataupun buyer membeli daripada seller. Bila ini berlakunya satu transaksi. Adakah itu membentuk market? Apa yang dimaksudkan dengan pasaran? Bila banyak transaksi ini berlaku, dan inilah yang membentuk pasaran. Di mana kita ada pelbagai transaksi yang berlaku. Boleh?
Okey, bab ni kita ceritakan mengenai market dulu. Macam mana, apa itu market? Ya, basically transaction, proses jual beli. Satu transaksi itu belum market, tapi bila banyak transaksi berlaku itu adalah market. Okey. Now, ekonomi, bila kita bercakap mengenai ekonomi, kalau ikutkan sepatutnya, ya, pendapatan dan juga productivity, dia adalah satu yang macam ni. Tapi kita akan ada limitation. Lagi tinggi productivity, lagi kuat anda kerja lah, pendapatan anda akan bertambah. Tapi, dan kita ada innovation dan apa, semua dia ada limitation. Limitation dia adalah kepada berapa banyak yang anda ada untuk hasilkan produk dan perkhidmatan, basically kepada duit. Dan juga tenaga yang disumbangkan untuk menghasilkan barangan dan perkhidmatan dalam ekonomi. Faham setakat ni? Okey. Macam mana kita nak tingkatkan lagi perolehan ataupun pendapatan dengan jumlah modal yang sama dan tenaga yang sama? Sama ada kita tingkatkan inovasi, of which dia ada kekangan dia. Di situlah wujudnya something kita panggil sebagai leverage. Basically, apa yang berlaku, timbullah something kita panggil sebagai hutang ataupun kredit. Di mana kita akan ada seorang pemberi hutang dan seorang yang menerima hutang. Ini asas kepada ekonomi moden yang ada sekarang. Everything adalah kepada konsep kredit. Kenapa saya sentuh benda saya? Kita terus pergi kepada conclusion dia. Kalau tak, saya boleh cerita benda ni 3 hari 3 malam. Kalau lagi panjang dia, ada pasaran centralized, decentralized market, itu nanti. Itu nanti. Ni dalam kita punya slide lama tau. Ni 2017, 2018 saya banyak cerita benda ni. Asas kepada ekonomi sekarang ni adalah kepada faktor kredit. Sebab tanpa kredit, ekonomi tak dapat nak grow. Dia nak grow akan ambil masa yang lama dengan penambahan jumlah tenaga kerja. Innovation yang lebih tinggi lagi. Okay. So, everything is about kredit. Apa itu kredit? Macam mana kita nak nilaikan kredit? Yes, Ray Dalio. Ni Ray Dalio lah punya cerita. Penerangan dia cantik. Nanti Kimi, video tu yang YouTube tu, recording dia saya ada. Tapi kalau ni letakkan dalam Discord, letakkan dekat Discord. Yang dalam CTFX dulu tu, ni video 1. Tengok tak tengok je lagi. Bila kita bercakap mengenai kredit, inilah kerja bank, kerja institusi depository, kerja lain-lain ni. Apa dia akan melihat kepada, thank you. Dia akan melihat kepada apa yang orang tu, ni bank lah, bank macam tu. Ni orang penghutang. Okey. Untuk dia nak nilaikan, nak bagi kredit kepada dia, dia akan melihat kepada kemampuan orang ni untuk nak servis balik hutang dia. Ekonomi zaman ni adalah kepada hutang. Anda tengok, ada orang kata kan, tak payah nak buat hutang, tak payah nak buat kredit, tak payah nak
nak berhutang, semua beli cash. Anda akan susah nak hidup dalam dunia zaman ni. Anda cuba untuk keluar dari sistem, semua nak beli cash. Anda tak ada credit score, itu payah. Adakah hutang ni bagus? Dia terpulang. Kalau anda pandai gunakan hutang, ia bagus. Kalau anda tak pandai gunakan hutang, dia tak bagus. Macam mana nak pandai gunakan hutang? Basically macam ni. Everything is about interest rate. Ataupun dalam kata lain, everything adalah kepada konsep ini. Faham? Semuanya. Ni Yahudi punya cerita ni. Yahudi punya cerita. Semuanya zaman ni. The moment any country, any institusi cuba untuk keluar daripada sistem ni, contohnya Islamic banking, true Islamic banking, ingat true Islamic banking, ataupun cuba untuk menggunakan sistem sandaran, maksudnya everything kita ada nilai yang nyata, apa jadi? Anda tengok sejarah dunia. Pergi tengok. When zaman tahun 1400, 1500, kerajaan apa, Uthmaniyah ke apa, Ottoman Empire lah, cuba untuk implement everything kepada Islamic punya ni, apa jadi? Ingat cerita Melaka tu semua, cerita cuma Alfonso de Albuquerque tu sahaja, Vasco da Gama saja. Tak, ada banyak lagi cerita belakang dia. Dan kenapa dia orang pergi ke Melaka? Apa yang ada kat tanah Melayu? Kalau kita nak pergi dalam lah cerita tu, tak payah cerita tu lah. Okay, the moment sistem sandaran dan everything nak dijadikan sistem dinar emas, di mana mata wang tu sendiri ada nilai yang bukan fiat, tengok apa jadi kepada Muammar Gaddafi. Faham? Siapa yang control everything ni? Sekarang ni, zaman ni. Siapa yang control everything ni? Siapa yang kata tak ada kita nak replace kepada minyak? Dah ada pun teknologi tu kan. Kita dah tahu ada certain Nikola Tesla contohnya. Kita ada pelbagai lagi yang cuba untuk replace apa yang menggerakkan. Apa itu ekonomi? Simple. Perkataan ekonomi itu sendiri, root word dia Latin. Ni kalau nak mendalam sangat lah. Tapi yang pentingnya adalah kepada ini. Everything is about interest rate. Because tanpa ini, pemberi hutang tak berminat untuk menyediakan hutang. Faham? Dan bila kita bercakap mengenai interest rate, dia banyak bergantung kepada inflation. Nampak tak ke mana hala tuju kita lepas ni? Kenapa dia jadi kecil? Banyak bergantung kepada inflation. Suatu inflasi tak dapat makin turun. Sebab tak jadi ekonomi. Inflasi kena naik, tapi kenaikan dia adalah terkawal. Kalau kita katakan US, we are talking about 2%. 1 to 2%. 2% lah Kanada, UK, Europe, 2%. Kalau kita bercakap mengenai ekonomi seperti New Zealand dan juga Australia, kita bercakap mengenai 1 ke 3%. 3% ceiling dia. Malaysia berapa? China berapa?
China berapa? Malaysia berapa? Kita lihat inflasi yang kena kepada situasi kita. Ada yang kata 3, ada yang kata 4%. Itu Malaysia. Sebab itu adalah lebih kurang kita punya sasaran GDP. China berapa? 5 ke 6%. Sebab itu adalah saiz pertumbuhan GDP dia. Kenapa dekat US 2%? Sebab itu pertumbuhan GDP dia. Kenaikan harga sesuai dengan jumlah perolehan. Itu lebih kurang lah. Itu adalah basically apa saya ceritakan mengenai model. Dan kenapa kita nak faham benda ni? Sebab bila kita mendengar anything berlaku, kita nampak pergerakan besar dalam pasaran. Masalahnya, kalau pergerakan besar ni menyebabkan anda kena SL dan anda tak faham apa yang berlaku, wassalam Mazli, apa yang selalu trader buat? Teknik ni tak bagus. Fahamkan yang berikut. Tak ada sistem yang memang perfect. Tak wujud. Tak wujud. Indonesia is doing well, Sunbi. Indonesia is doing well. At least your political, that one is very strong. And dia punya hala tuju jelas. Kalau kita nak cerita politik banding antara Indonesia dengan Malaysia, sekarang kalau anda tanya average Malaysian, daripada 10 orang, 9.5 boleh jawab siapa Perdana Menteri. Kalau Sunbi datang kat Malaysia 2 tahun lepas ataupun setahun lepas, tanya siapa nama Perdana Menteri, daripada 10 orang, saya boleh kata ada 2-3 orang dalam tu tak boleh jawab siapa Perdana Menteri Malaysia, nama dia. Faham Sunbi? Tapi kita tak nak sentuh benda tu lah. At least Indonesia, polisi dia jelas, hala tuju perancangan ke depan jelas. Malaysia tengah-tengah. Sangsot tu apa? Saya tak tahu. Tapi saya tak nak cerita benda tu lah. Bagus tak bagus, bagi saya at least something is happening. Okay. So, kenapa saya cerita benda ni? Bentuk model pasaran anda. Sambil anda test out sistem anda, bentuk model pasaran anda. Dan bila anda membuat model pasaran anda, mula membuat latihan kepercayaan. Mula buat benda ni. Anda tak nak buat benda pelik-pelik dah. Buat benda ni. Kalau tak ada, ya betul. Indonesia okey, pelabur dan apa semua yakin kepada ni. Kalau anda tak jumpa benda ni, tak jumpa ni, anda tak tahu macam mana rupa nak buat dia, ni dia latihan 1, siri 1 ni. Sini ada dia punya word. Tulis 1 ni. Tulis seberapa banyak yang dapat. Saya percaya saya seorang scalper. Apa yang anda boleh, saya masuk market sekejap je. Saya tak hold lebih daripada 5 minit. Kalau betul letak, kalau tak betul jangan letak. News channel mana yang si MJ tengok? News channel. Bila last tengok TV kali? Saya tak ada. Semua tengah tengok online ni. News channel mana? Sebab saya ada feed data, jadi tak payah tengok news channel. Tapi itu berbayar. Kalau nak guna, boleh guna yang seperti saya cerita sebelum ni. Boleh guna sini. Kalau nak ni kan, anda boleh tengok financial juice.
Sini boleh tengok. Apa news semua ada. COC lagi best. Nak dia bercakap, semua ada kat situ. Tekan ni je. Ya. Sambil anda buat anda punya test tu tadi, anda punya test kepada sistem anda tadi, start buat latihan kepercayaan. Kenapa? Ini step dia. Sambil anda start testing sistem anda, jangan trade dulu, jangan letak Nabil, jangan letak duit dulu. Bloomberg Live, macam-macam ada. YouTube pun semua ada. Okey? Jangan trade dulu, jangan letak 10% pun jangan letak dulu. Saya ada modal $10. Kau nak buat apa $10 tu? Jangan dulu. Buat benda-benda ni dulu. Jangan dah lah tu. Jangan dulu Start buat benda ni. Tolong buat benda ni. Dan rekodkan. Kalau demo saja tanpa rekod tak guna. Dan anda akan test any sistem yang anda dah ada to the T. Maksudnya memang anda ikut dia. Jangan dekat demo pun tipu. Kalau demo pun tekan dah rugi demo, lepas tu dia hentak lot untuk cover. Demo pun dia nak recover. Astaghfirullahaladzim. Bukan tak ada. Saya tahu ada orang buat. Demo pun dia pergi, dia punya, dia loss dekat demo, dia pergi recover. Entah apalah. Dekat demo tu pun nak buat magic. Jadi bilion-bilion. Aduh. Ikut test out any system to the T. Memang ikut dia je. Macam ni kita masuk, macam ni kita keluarkan. Mana SLTP wajib. Ya, tak payah dengar orang kata tak ada SL, tak ada TP. Kalau letak SL kena nanti. Macam mana anda nak tahu sistem tu bagus ke tak? Teknik tu bagus ke tak? Tak payah. Tak payah. SL dan TP penggunaan teknikal. Tu ada yang buat, betul tak Azli? Kalau anda tak pernah buat, saya pernah buat. Simple. Kat demo pun terasa loss. Lepas tu layer, lepas tu cover balik. 6 bilion dah. Tadi 100,000, loss 80,000, ada 20,000, tekan apa jadi 6 bilion dalam tu. Seronok. Apa dah. Kalau dapat withdraw tak apa. Boleh? Tak apa bang, saya buat prop trading ni. Prop tu kau tak bayar ke? Orang buat prop, dia nak buat prop juga. Buat benda-benda ni dulu. Dapatkan parameter sistem anda. Dapatkan. Sebab anda nak pilih apa yang anda akan labur. Faham tak? Anda ada senjata yang anda nak guna. Market macam ni, aku trade macam ni. Market macam ni, ini sistem yang aku akan guna. Ini position sizing untuk yang ni. Sambil anda test out sistem tu mungkin bulan pertama anda guna ataupun satu sistem tu anda guna 3 position sizing yang berbeza. Satu, anda kena rekod. Dia tak dapat cuma tengok dekat berapa balance dekat demo account. Tahu. Orang buat prop, dia pun buat prop. Orang buat ni, dia pun buat. Buat market dynamic, dia pun buat. Ada pening. Apa benda ni? Tak payah. Anda buat teknik anda. Anda pakai teknik anda. Tak ada teknik, tak faham abang punya teknik. Saya cari teknik bang. Search YouTube, macam mana nak kaya trading forex. Anda jumpalah teknik macam-macam. Mana satu bagus? Semua bagus. Asalkan complete. Ada stop loss, ada TP. Test dia dulu. Sebab itu anda tak dapat cuma tengok dekat trading account tu ada berapa. Dekat demo, anda kena rekod. Anda boleh guna satu demo account untuk test 3 teknik. Anda akan rekodkan teknik tu berbeza. Satu teknik, anda guna position sizing model lain. Teknik 2, position sizing model. Position sizing model ni apa pula?
Saya dah letakkan Excel dia pun sama juga. Semua tu ada. Tinggal buat tak buat je lagi. Ni lain-lain. Ini 2. Anda sanggup hilang 2%, nak buat 10%. Ni 2, 10. Mana pergi? Yang letakkan parameter ni semua boleh tukar. Okey, ni semua dia akan kira sendiri. Biasa. Sebab itu sebab itu saya dulu rajin update. Sekali saya update slow-slow, sekali sehari. Sebab orang nak cari signal. Kalau nak cari signal, saya tak payah mengajar dah. Satu anda nampak dekat Facebook ke, dekat Instagram ke, dulu saya rajin tulis. Bila saya nampak orang nak signal dia. Kalau nak signal dia tak payah mengajar. Kita buat copy trade lagi bagus. Nak bantu kan kononnya. Buat copy trade. Untung bagi 100%. Itu baru membantu. Ini tak, dia ambil 50% ke 20%. Itu bukan membantu. Saya nak bantu. Okey, position sizing model 2.25 tu maksudnya anda sanggup hilang 2. Apa maksud notional kat sini? Notional tu berapa sebenarnya yang anda nak capai? Anda nak cuba jadikan 200 kepada 2,400 dalam contoh kat situ. Bukan. Notional tu berapa yang anda berapa size portfolio yang anda ada sekarang. Notional ni, katalah anda cuba nak trade macam ada 100,000. Tapi duit anda sekarang ni yang boleh depo ataupun dalam portfolio anda untuk pelaburan ni, ini portfolio pelaburan, sebenarnya anda ada 1,000 je. Okey. Jadi itu adalah notional ini. Berapa sebenarnya yang ada depo dalam trading account? Ni 100. Itu yang depo. Duit ada 1,000 tapi tak depo semua. Tu notional. Tu maksud nombor-nombor kat sini. Okey. Semua ni diterangkan dalam ni. Yus, kalau baca dalam ni, semua ni ada dalam tu. Nombor 7 ke berapa? Nombor berapa pun saya tak ingat. Dalam tu. Position sizing. Dalam ni. Nombor 3, nombor 4. Dalam ni lah. 3. Dalam nombor 3. Dalam ni. Mana dia pergi? Semua ni dalam ni. Ada lagi lah dia punya detail ni. Semua ni dalam ni. Kata saya dalam ni ataupun dalam, semua tu dalam tu. Boleh set kosong tak? Macam mana set kosong? Mana dapat notional nak set kosong ataupun nak set tu kosong. Kalau tak ada duit, macam mana nak buat duit? Tak dapat kosong. Objektif dagangan, semua ni dalam ni. Saya masa ni saya tulis untuk currency. Sebab ramai yang ikut adalah currency trader. Okey. Semua ni dalam ni. Everything.
Notional dalam mana? Saya pun tak ingat. Bagaimana mengintai point entry. 9. Set up dagangan. Apa di depan kita? Ada lagi 14, 15 sampai 20. Capai matlamat dagangan, position sizing. Ni kot. Kenapa kita nak tahu prestasi sistem kita? Ni sebab dia. Sebabnya yang menentukan berapa banyak anda buat bukan teknik. Yang menentukan berapa banyak anda buat, berapa banyak anda hilang adalah position sizing. Tapi orang suka cerita pasal teknik. Everything. Satu. Ada lagi yang lebih dalam dia. Website, mana nak tengok, semua ada dalam tu. Basically, kalau anda nak mula, baca yang tu. Okay, test dulu. Test semua ni dulu. Test dia. Position sizing macam mana yang kena kepada sistem anda. Apa market type dia. Boleh? Bila anda dah jumpa, jangan baru sebulan, oh dah untung, dah boleh dah ni. Terus dia berhenti buat. Jangan. Tak cukup lagi. Mungkin bulan tu market type kena kepada dia. Test dia. 100 entry. 30 entry untuk swing ataupun position. Kalau anda scalping 100 tu satu hari, buatlah 3 bulan. Ini tak, baru seminggu, untung dah ni, tak payahlah aku nak demo semua. Start buat cerita kartun balik. Tak payah. Dah berhenti dah yang tu semua, berhenti. Penat? Tak penat ke? Grow, blow semua. Ataupun dia ada withdraw tapi tak nampak pun. Trading dia tak nampak, tak jadi apa. Jadi penat dia. Jadi macam hobi. Ada, tak ada. Tak payah. Trading ni adalah satu bidang yang serius. Dia bukan hobi. Anda boleh minat kepada trading, tapi anda tak boleh jadikan dia hobi. Faham tak? Hobi ultimately akan cost money. Macam hobi saya, kumpul perfume. Dia ujung-ujungnya akan cost duit. Kecuali ada simpan lah yang klasik-klasik. Tapi lama-lama perfume tu 10 tahun dah tak ada bau dah. Ada perfume dah tak ada bau dah. Dia jadi alkohol dia. Kalau seorang boleh pergi minum dia kot. Faham? Dia tak ada bau dah. Dia dah hilang. Dah lama sangat. Biar aku simpan jauh dari matahari dah berapa puluh, 10 tahun kot. Chanel tu. Okay. Ini bukan bidang yang anda jadikan sebagai hobi. Ia bukan hobi. Anda minat trading, bagus. Tapi jangan jadikan dia sebagai hobi. Anda boleh minat dia. Hobi tu, bila anda ada masa, anda buat. Bila tak ada masa, anda tak buat. Tak dapat. Sikit-sikit ada. Okay. Ini adalah satu rutin. Anda start membuat rutin, jadual. Ni kita cerita pasal jadual. Bila anda test sistem ni semua, anda tengok mana yang sesuai dan tak kacau gaya hidup anda. Kalau dalam tengah tengok wayang, saya bila entah pergi tengok wayang dengan family kan. Lepas tu ada depan saya ni, kita duduk dalam apa yang boleh baring tu, ada yang dekat wan utama tu. yang ada selimut semua tu. Apa dah nama tu? Dulu bagus. Dulu makanan dia cukup sebelum PKP. Lepas PKP sekarang ni lama tak pergi. Sekali pergi dia makanan dia alah. Okey, tu cerita lain. Tapi yang duduk depan kita orang ni, sekejap-sekejap tengok phone. Bercahaya. Kita tengah tengok cerita apa, saya pun tak ingat. Sekejap-sekejap tengok phone. Sekejap-sekejap tengok phone. Saya tengok lah. Trader. Dekat wan utama tu. Apa tah? Evoke, apa tah nama dia?
Apa entah nama yang wayang tu? Yang wing baru tu. Wing lama, wing baru. Okey. Sekejap dah lah. Bayar tu mahal kan, tapi kejap-kejap bercahaya, sekejap bercahaya. Kita pun apa benda lah sekali tengok, saya jenguklah ke depan. Kalau anda macam tu trade, teknik tu tak sesuai kepada anda. Simple. Dia dua je. Satu, teknik tu tak sesuai kepada anda. Maksudnya anda sibuk. Anda cuba untuk scalping, tak kena. Nombor dua, tak ada position sizing model. Berapa entak je. Tadi profit kita masuk lebih sikit. Kalau anda trading macam, jadi buat jadual anda, buat apa yang kerangka kepada jadual. Saya benda ni anda tak akan dengar mana-mana. Seriously. Orang tak suka, orang tak cerita benda-benda macam ni. Buat jadual harian anda. Okey. Dan buatkan Isnin. Kita ambil yang 5 hari lah. Mungkin ada yang trading kripto. Okey, 5. Okey. Buat jadual harian anda Isnin, Selasa, Rabu dan masa. Okey. Dalam jadual ni letaklah berapa-berapa dalam jadual ni anda letakkan benda hakiki yang tak boleh lari. Maksudnya sini Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Okey, sini time pukul berapa anda biasa bangun tidur tu lah. Pukul berapa Kimi? Pukul 1. Aduh. Letaklah time dia. Lepas tu apa benda yang hakiki? Dalam tu letakkan hitam. Itu bukan masanya untuk anda trade. Kan? Ini driving pun tengok chart. Astagfirullah. Tak, yang paling dahsyatnya, anda tahu something tak kena. Bila anda punya kereta tu, sekarang ni semua dah banyak pakai touchscreen kan. Jadi MT4, jadi MT5. Kalau anda buat benda tu, stop dulu. Faham? Tekan. Boleh entry sambil driving ni. Ada siapa-siapa ada buat? Boleh entry kan. Tengah-tengah jam, ataupun tengah dekat highway, tekan. Oh, profit. Tengok ke atas, tengok kat bawah, hilang ni kawan. Saya pernah naik kereta seorang. Hilang. Dia tengah profit, buka lah dekat situ, satu kereta nampak kan. Tengah profit, sekali entah apa news keluar tu, hilang ni kawan. Tak ada. Terus berhenti dia berjalan. Astagfirullahaladzim. Hilang 5,000 lebih. 4 pagi. Itu tak apa. Jadi apa, ada orang buat faham. Jadi yang ini minta simpang jangan. Jadi yang anda kerja hakiki tu, anda tahu, anda letakkan apa waktu kat office. Janganlah trade. Faham? Kalau anda seorang bekerja, tak payah. Kalau boleh, dekat phone anda, cuma guna apps broker saja untuk nak tengok anda punya position. Itu je. Tujuan dia adalah waktu bekerja, anda bekerja. Itu je. Market tengah survey. Saya pernah buat. Tu yang saya tengah cerita ni. Saya dah buat benda-benda ni. Cat yang dekat tu tak lagi lah kan. Itu tak. Itu tak. Pernah terfikir lah nak letak dulu kan. Tapi itu tak sampai kat situ. Lain daripada tu apa juga Dulu, ingat tak zaman dongle dulu? Dulu mana ada
MT4 tu dekat phone? Mana ada? Mana ada? Kita bawa laptop. Ya, lagi kecil. Siapa ingat laptop putih saya? Bat ingat kot. Laptop putih kecil tu. Ingat tak Bat? Laptop putih yang dapat buka tu. Ingat tak laptop tu? 2017. 2016-2017. Last meninggal laptop tu. Okey. Laptop tu zaman dulu lah kita beli yang kecil bukan apa. Kita beli 56. Semua install MT4, MT5. Lepas tu kita beli 56 dongle. Faham? 56. 5 ke 6. Sambil driving tengok laptop. Penuh kat kereta. Dulu laptop mana ada dekat phone kan. Lepas tu barulah orang dah canggih sikit dekat phone. Lepas tu ada dekat apa? Dekat iPad kan. Sebelum tu orang bawa laptop. Mana-mana laptop kan. Lagi trader dongle mula-mula start daripada color putih, Cellcom tu. Lepas tu dongle modem. Lepas tu tukar color putih. Lepas tu ada DG punya. Lepas tu Maxis. Cerita lah, apa saya tak buat lagi. Dah lalu je tu, semua dah buat. Dia tengok apa pun tak tahu. Kalau ada hard tu, berhenti dulu. Itu bukan trading. Anda tengok orang kaki nombor, anda tengok orang kaki kuda. Sama tak? Kalau sama, something tak kena. Faham? Kalau anda trading dan saya ramai kawan bukan Malay, bukan Muslim memang ramai dan memang itulah kerja dia, memang bangun pagi gambling. Okey, dan kalau lepak dengan dia dan kalau saya dapati saya buat benda sama dengan dia, something tak kena. Faham? Saya ramai kawan rapat saya. Kawan rapat saya non-Malay. Yang rapat dengan saya, betul-betul rapat dengan saya non-Malay, bukan Malay. Bukan Muslim lah. Kalau kat Sarawak ni kita nak cerita Muslim, Malay ada je. Yang bukan Malay pun ramai Muslim. Campur-campur ramai. Kan wala tahu kan. Jadi anda buat jadual harian. Yang mana yang anda ada, anda nampak kan? Anda cuba cari mana yang ada 2 jam berturut-turut. Biasa. Alah, coding first prize CE. Ceritalah benda tu kat saya guys. Saya dah buat benda tu semua sendiri. Saya dah buat semua tu. Belum lagi cerita bawa kambing pergi kubur. Tak payah. Panjang cerita dia. Sampai hari ni saya tak bercakap dengan dia tu. Ingat tak pergi mana? Pergi kubur punya. Cukup lah. Ceritalah. Saya dah lalu semua tu. Sendiri. Bawa kambing pergi kubur tengah malam. Dah pernah buat. Kita ingat dia pergi mana. Kita minta ambil. Pergilah ambil. Ada kambing letak lembut kereta. Bawa lah dalam kereta. Dulu kereta Honda Prelude. Ingat lagi. Itu tahun berapa dah. Apa juga, saya berkawan dengan semua orang. Saya ni tak memilih kawan. Saya ni orang yang senang nak berkawan. Bawa kambing pergi kubur. Dah pernah buat. Siap letak darah kambing semua. Dah menurun semua. Kita pun apa benda lah dia. dah pukul 2 pagi kita tu kiri kanan kubur. Kubur lama, tak tahu dari kau sentuh kubur. Itulah. Apa yang tak buat? Ceritalah. Saya dah lalu semua tu. Sampai 5 saya tak dekat Malaysia. Sampai 5 saya kat US. Sampai 7 awal tahun. Saya sampai 5 saya 94 kot, 94. Saya mak saya sebenarnya dia ada Honda Prelude dari model yang pertama sampailah model yang latest sebelum Honda Prelude berhenti production.
model yang 2.3 daripada model single overhead cam kan, sehinggalah model yang last. Pakai ayam, bebek, kambing dah pernah. Tu dah pernah buat dah semua tu. Cerita lah. Kan, kita berkawan dengan yang memang kaki kan. Kita pun bukan kita ikut, kita tak tahu. Kita ikut lepas yang pergi kubur tu saya punya last. Kenapa saya ceritakan benda ni? Sebab kalau saya dapati saya buat sama dengan dia, something tak kena. Faham tak? Dekat US mana ada. Saya dulu credit hours sebab saya pindah U. Satu semester sampai 28 credit hours. Siang sampai ke malam kelas tadi. Kalau sama, siapa yang pernah belajar luar negeri kan, ataupun masih U, bayangkan masa sama ni pendek 2 bulan ataupun 3 bulan di kelas dia. Anda ambil 28 credit hours. Bayangkan kelas anda dari jam berapa sampai jam berapa. Dari buka mata sampai tutup mata. Mana ada orang buat sampai 28 credit hours masa sama. Siapa belajar luar negeri ni faham. Ataupun siapa dekat U anda faham. 28 credit hours untuk habiskan dalam masa 1 semester. Siapa dapat habiskan? Kelas dari pagi, sama tu sebab siang di awal dari pukul 8 pagi sampai 10 malam kelas saya. Tak ada live. Tak ada cerita nak melancong-melancong. Sebab saya tukar U. Ada sebab dia. Beverly Hills jauh. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat 3 minit je. Sambil anda buat test ni, buat latihan kepercayaan. Semua yang Yus tanya tu semua ada dekat dekat siri pembentukan sistem dagangan tadi Ada dia punya detail lagi, tapi kita akan sentuh benda tu bulan 7 nanti. Tapi sekarang ni apa nak dibuat? Ni dia. Kalau anda buat benda-benda yang saya ceritakan ni, dan anda tahu, dan kalau anda dapati anda tak dapat buat benda ni, anda tahu anda tak dapat trade. Simple je. Simple je. Trading is creating your routine. About risk management. Teknik cuma disiplin. And you have to have a market model. Itu je. Itu basically, kalau orang tanya saya, apa itu trading? Siapa itu seorang trader? Seorang trader adalah seorang pengurus risiko yang mempunyai rutin harian ataupun mingguan, bergantung kepada masa beliau, untuk melihat kepada satu model pasaran dan menjaga disiplin kepada mengikut satu sistem dagangan. Itu seorang pedagang. Itu seorang trader. Bukannya cerita seorang trader adalah seorang yang melihat kepada market. Tak. Anda tak tengok market. Yang tengok market adalah teknik anda. Itu dia yang baca market. Model pasaran anda, dia yang baca market. Anda cuma mengikut apa yang model anda, apa yang sistem anda katakan kepada anda. Dan bila anda melihat kesesuaian ataupun peluang dalam pasaran, anda melihat kepada satu model size posisi untuk mengikuti teknik anda bagi memasuki pasaran. Itu seorang trader. Yes, Sabtu dan Ahad. Saya Ahad, saya kena tengok chart sebab nak buat untuk anda. Kalau dulunya tak. Itu seorang trader. Anda create rutin anda. Hari-hari benda sama. Hari-hari benda sama. Kalau anda dapati anda excited kepada trading anda, maksudnya bimbang ataupun suka, yang melampaui, untung besar, rugi banyak, anda bukan trading. Simple. Boleh? Tolong start buat yang latihan kepercayaan kepada semua ni, market type dan juga jadual harian anda. Tolong buat benda ni Boleh? Okey, jadi labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Itulah maksud yang di sini. Labur dalam satu sistem,
Dagangkan sistem anda. Itu je kerja kita. Okay, insyaAllah kita sambung topik ni esok, melihat kepada few things, a bit more, sebelum kita masuk kepada topik position sizing model. Itu adalah pada lusa nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.